Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini cikgu nak ajar tajuk ulang kajian, tajuk penakkulan logik. Bagaimana kita nak menyelesaikan soalan-soalan berkaitan hujah. Okay, kita nak melengkapkan kesimpulan ataupun premis dalam hujah tersebut. Okay, kita tengok contoh soalan yang pertama. Okay, lengkapkan hujah berikut. Okey, jadi hujah kalau awak masih ingat dia ada tiga bentuk hujah. Hujah yang pertama menggunakan premis pertamanya dia menggunakan perkataan semua. Okey. Jadi di sini kita lihat semua faktor bagi 5 ialah faktor bagi 20. Okey, jadi soalan ini mudah saja sebab jawapannya ada pada premis yang pertama. Okey, semua ni dia umum, maksudnya ada banyak faktor bagi 5. Jadi kita bila nak melengkapkan premis kedua, kita rujuk kepada premis 1. Okey, premis 1 dia menyebut tentang 1. Okey, 1 satu ialah faktor bagi 20. So faktor bagi 20 ini adalah akibat yang daripada premis tadi. Okey, di sini ialah faktor bagi 20. Okey, ialah faktor bagi 20 maksudnya dia ambil ayat ini pergi ke bahagian kesimpulan. Jadi pada premis 2 maka kita akan ambil ayat yang ini, faktor bagi 5. Jadi 1 ialah faktor bagi 5. Faktor bagi 5 pada premis kedua, maka kesimpulan adalah faktor bagi 20 ni pergi pada bahagian kesimpulan. Semua faktor bagi 5 ialah faktor bagi 20. Jadi 1 ialah faktor bagi 5, maka kesimpulan 1 ialah faktor bagi 20. Okey, itu cara penyelesaian untuk hujah bentuk yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok contoh untuk hujah bentuk yang kedua. Okey, hujah bentuk yang kedua dia menggunakan perkataan jika, dia menggunakan ayat implikasi. Jika M ialah kuasa 2 sempurna, maka punca M ialah integer. So jadi di sini kita boleh analisis premis 1. Okey, kita lihat perkataan pertama M ialah kuasa 2 sempurna dan akibatnya adalah M ialah integer. Okey, jadi di sini kita lihat perbandingan dengan premis 2. M umum, okey. 100 ni adalah satu contoh yang khusus. 100 ialah kuasa 2 sempurna. Nampak? Ialah kuasa 2 sempurna, maka di sini dia ambil ayat yang warna hijau ini. Integer dia. Okey, 100 ialah kuasa 2 sempurna. Maka di sini yang warna biru ni sepatutnya adalah pada bahagian kesimpulan di sini. Okey, jadi ayat ini kita akan tulis pada bahagian kesimpulan, bawa ke sini. Tetapi kalau kita lihat di sini M ini dia sudah bertukar menjadi 100. Jadi kesimpulan dengan premis 2 dia rapat. Jadi dia kena ambil mengikut premis kedua. Jadi bila premis kedua telah ditukar M ni kepada 100, maka dekat sini pun kita kena tukar M ni jadi 100. Jadi jawapan dia adalah 100 ialah integer. Okey. So ayat ini kita salin di sini. So jadi yang ini dia jadi nampak warna, okey, ayat biru tu di sini. Okey. So itu cara menyelesaikan hujah bentuk yang kedua, iaitu yang menggunakan jika maka. Okey. So seterusnya, okey, boleh yang ni M. Jika M ialah kuasa 2 sempurna, maka punca M ialah integer. 100 ialah kuasa 2 sempurna, maka 100 punca bagi 100. Jangan tulis punca M. Kita kena tukar N ni jadi 100. Jadi ini adalah satu lagi contoh hujah. Okey, kita akan lihat satu lagi contoh. Okey, contoh seterusnya. Okey, kalau kita lihat yang ini di sini dia menggunakan perkataan semua. Okey, semua heksagon mempunyai 6 sisi. Jadi dia ada bentuknya, ini dia punya objeknya dan ini adalah cirinya.
ciri dia adalah mempunyai 6 sisi. Okey, jadi kita bandingkan dengan conclusion ni, kesimpulan dia. PQRSTU tadi semua tu banyak, jadi PQRSTU ni adalah salah satu contoh. Okey, mempunyai 6 sisi ni maksudnya yang ini dia ambil warna pink ni. Okey, jadi yang warna biru mestilah kita letak pada premis yang kedua. So di sini mesti ayat yang warna biru ni di sini. Okey, so yang warna biru tu mesti di sini. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita lihat di sini PQRSTU. So premis 2 dengan kesimpulan mesti bercerita tentang PQRSTU. Okey, semua ni banyak hexagon. So kita ambil satu contoh. Jadi di sini jawapan dia PQRSTU ialah sebuah hexagon. Okey, so itu cara untuk melengkapkan hujah. Ini adalah hujah bentuk yang pertama sebab dia guna perkataan pada premis 1 dia guna semua. Kalau dia guna pada premis 1 dia guna jika maka, maksudnya hujah ini adalah hujah bentuk yang kedua ataupun yang ketiga. Okey, faham Okey, kita teruskan dengan contoh satu lagi contoh. Okey, kita lihat satu contoh lagi. Okey, kalau kita lihat yang ini dia menggunakan premis 1 dia guna jika maka. Jika n sama dengan 5, maka n sama dengan maka 3n tolak 9 sama dengan 6. Okey, kesimpulan diberi, dia ambil, kalau kita lihat antara yang warna biru dengan pink, kesimpulan dia ambil warna biru. N sama dengan 5. Tetapi ada sikit perubahan di mana dia mengubah suai simbol. Okey, kalau lihat di sini asalnya ayat dia sama dengan N sama dengan 5. Tetapi bila pada kesimpulan dia dah jadi di sini adalah N tidak sama dengan 5. Jadi maksudnya ada perubahan simbol. Jadi ini adalah jenis hujah bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga di mana dia ada penafian. Okey, daripada sama dengan jadi tidak sama dengan. Jadi bila warna biru dah ditulis pada kesimpulan, maka yang warna pink ini akan pergi kepada bahagian premis kedua. Jadi di sini jawapannya adalah 3n tolak 9 tidak sama dengan 6. Okey, 3n tolak 9 tidak sama dengan 6. Sebab di sini, bila di sini dia buat penafian pada kesimpulan, sama dengan jadi tidak sama dengan. Premis 2 juga dia kena ikut kesimpulan dari simbol sama dengan, dia kena tukar jadi tidak sama dengan. So ini adalah hujah jenis yang ketiga. Okey, kita lihat satu lagi bentuk soalan untuk melengkapkan hujah ini. Okey, berbeza dengan soalan yang sebelum ini. Sebelum ini dia bagi premis 1 atau kesimpulan, kita lengkapkan premis 2, ataupun dia bagi dua premis, kita lengkapkan kesimpulan. Tetapi yang ini dia beri dua yang akhir ini, premis 2 dengan kesimpulan, kita kena lengkapkan premis 1. Jadi kita kena kaji adakah dia bentuk yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Kalau kita lihat di sini, PQRST ialah sebuah pentagon sekata, dan satu lagi ini dia ada objek dia kan, dan ini adalah ciri dia. Ciri dia apa? Dia mempunyai 5 sisi yang sama panjang. Jadi macam mana kita, dan kita lihat dia punya objek yang khusus ini. Okey, di sini okey, dia letak di sini PQRST, sini pun PQRST. Bermaksud hujah ini adalah hujah jenis yang pertama sebab dia ada objek dia, dia ada ciri dia. Jadi kita kena letakkan apa? Semua ini semua
pentagon sekata, sebuah ni tak perlulah, okey. Semua pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang. So jadi jawapannya kita tulis semua pentagon sekata mempunyai, okey, salin je ayat ni yang bawah ni. 5 sisi yang, okey, cikgu sama bawah ni. 5 sisi yang sama panjang. Okey. So, ingat ciri untuk hujah jenis yang pertama. So, itu adalah salah satu lagi bentuk hujah. Okey. So, itu saja untuk hari ini. So, jadi kita tahu hujah ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah semua menggunakan semua pada premis 1. Bentuk kedua menggunakan ayat implikasi iaitu jika maka. Kemudian bentuk ketiga juga menggunakan ayat implikasi jika maka, tetapi dia ada penafian. Penafian bermaksud ada perubahan simbol. Kalau sama dengan, dia jadi tidak sama dengan. Kalau ialah, dia jadi bukan. Okey, kalau dia kata besar daripada, so dia terbalik jadi kurang daripada. So itu dimaksudkan dengan penafian. Okey, itu saja. Kita sambung nanti dengan contoh-contoh soalan yang lain. Okey, sekian. Terima kasih.